berada di restoran Suka Sukri Bistro yang memang semua tahu merupakan milik Datuk Fazli Yaakob. Dan dengan tema hari ini iaitu makanan sihat, kita akan tinjau apa yang menarik yang restoran ini dapat tawarkan kepada kita semua. Dan kita berkongsi tips sihat bersama dengan Datuk Fazli Yaakob. So, jom. Kepada mereka yang masih lagi tak tahu, inilah dia pemilik kepada Suka Sukri Bistro, Syah Datuk Fazli Yaakob. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Datuk, Suka Sukri ni adalah brainchild Datuk. Sebenarnya apa inspirasi di sebalik penubuhan Suka Sukri Bistro ni? Baik, Suka Sukri Bistro wujud secara tak sengaja ketika saya sedang menghasilkan order macarons untuk customer pertama saya. Masa tu saya baru balik daripada Le Cordon Bleu di Paris. Dia tahu saya buat pastry dan sebagainya. Dia kata, boleh tak buatkan macarons? So, saya buat macarons. Lepas tu dia kata... Ingat tak siapa customer tu? Masih ingat dia di Shah Alam. Dia seorang cikgu tak salah saya untuk hadiahkan kepada guru besar sempena persaraan. Jadi dia kata, okey tak? Boleh tak bagi invoice? Invoice? Macam asal aku nak bagi invoice? Macam mana invoice? Jadi saya fikir kataan souk itu bermaksud gula dalam bahasa Perancis. Terfikir pasal suka kepada gula, nak gabungkan dunia Perancis, dunia kampung. Hasillah Suka Suk Bistro. Jadi asalnya Suka Suk dulu. Dan lama-kelamaan balik daripada overseas, selepas arwah ayah saya bagi kekuatan, ibu saya ramai customer dah boleh minta pakai macam benda. Lepas tu daripada macarons buat kek, daripada kek tanya tak buat rendang ke, tak buat daging salai ke. Tiba-tiba terasilah Suka Suk Bistro. Asalnya cuma nak ambil tempahan macaron je. Ya, betul. Tapi akhirnya menjadi, kata orang, Suka Sukri Bistro, dan juga ada juga pusat untuk mengajar mereka dalam bidang masakan ini juga. Dan mungkin mereka tak tahu kat sini ada banyak pencapaian dan pengiktirafan telah pun diberikan bukan saja kepada Datuk, malahan kepada bistro ini juga. Ceritakan sikit Datuk. Baik, antara anugerah-anugerah dan kemenangan yang pernah kita perolehi antaranya adalah MIGF, Malaysia International Gastronomy Festival, di mana baru-baru ini kita memenangi 21 anugerah yang dipertandingkan, dan saya juga mendapat the Golden Chef Award, menjadikan kita sebagai salah sebuah restoran terbaik Malaysia. Dan kita juga memenangi bistro dengan buku resipi saya, buku resipi terbaik dunia di World Gourmand Cookbook Awards di kategorinya tersendiri. Saya mendapat sebagai chef Suka Bistro alumni paling cemerlang di peringkat dunia untuk Le Cordon Bleu di Paris. Okey, terakhir Datuk Kahana, rasa antara cabaran paling besar adalah memperkenalkan menu secara fine dining ni kepada rakyat marhain. Macam biasa macam Hana ni kan, memang tak biasa makan, macam kita makan nasi belauk je. Tapi dekat sini apa yang ditawarkan lain daripada apa yang kita makan dekat gerai-gerai nasi biasa. Cuba, apa antara cabaran terbesar dalam perkenalkan menu-menu seperti ini kepada orang macam saya ni Datuk? Temanya Rembau to Paris. Makanan kampung yang dibawa ke Paris. Bukan makanan Paris yang dibawa ke kampung. Jadi kalau saya ada daging sari lemak cili api, saya masukkan ke dalam eclairs. Kalau saya ada rendang Minang, saya masukkan ke dalam macarons. Kalau konsep fun ini kita masih ada. Setiap beberapa bulan kita ada the French Dining Night, di mana kita hasilkan menu-menu yang mana kecil-kecil, makan tu amuse-bouche ataupun dipanggil makanan yang cukup satu suap saja. Jadi kita gabungkan perkembangan makanan rembau, makanan tempatan, makanan tradisi ke makanan yang terkenal di Paris. Yes, dan paling istimewa Hana hari ini, Hana bukan setakat saja nak merasai pengalaman makan makanan seperti ini, tapi Hana juga dapat belajar bersama dengan Datuk Fazli cara nak membuat masakan ini dekat Akademi Masakan Datuk Fazli. Saya memang tak sabar. Ini dalam proses mencari jodoh kan, belajar masak. Okey, dan kita akan saksikan bagaimana seorang bakal mesti dia kena macam tu. Mencari jodoh. Sebab kata orang sekarang kalau nak mencari jodoh kena pandai masak. Jomlah kita.
Okeylah, kita dah penat bekerja dekat dapur tadi. Kita dah masak 3 jenis menu tadi dengan Datuk Chef Fazli Yaakob. Memang sangat-sangat menyeronokkan pengalaman tu tadi. Cakap pasal makanan sihat kan, biasanya ramai kalangan rakyat Malaysia cakap hampir mustahil lah nak hasilkan makanan sihat. Oh, dah sampai dah. Berbalik pada soalan saya tu kan. Sebenarnya mustahil tak mustahil untuk kita menghasilkan menu sihat kalau kita duduk dekat Malaysia? Sebenarnya makanan sihat sangat mudah untuk kita buat kalau kita rajin dan kalau kita disiplin. Jadi sebenarnya untuk makan sihat mudah. Kita perlu ada keinginan untuk kekal sihat ataupun keinginan untuk kuruskan badan. Contohnya lah, kalau mi goreng mamak, ramai orang cakap tak sihat dan sebagainya. Saya masih enjoy mi goreng mamak, tapi mi kuning itu kita ganti dengan pasta, spaghetti contohnya. Kemudian kita buat nasi goreng kampung. Boleh. Nasi goreng kampung, nasi tersebut kita ganti dengan quinoa. Mahal sedikit tapi lagi mahal kalau kita sakit. Ini ada crispy rainbow salad kita buat tadi. Ya, saya. Kalau kita bijak menukar karbo-karbo yang susah untuk badan kita pecahkan kepada karbohidrat yang lebih mudah untuk kita digest, badan kita akan lebih sihat, kita akan lebih muda dan kita kena kurangkan pengambilan gula yang dah diproses. And there's another alternative yang memang sangat dekat di hati kita tapi orang Malaysia tak nak buat. Kita minum teh tarik, jangan letak susu manis tapi kita letak dengan jus kurma. Sebab saya risau, umur saya dah 41 tahun tapi kalau perut saya macam orang umur 60 tahun, masalah. Ramai yang mungkin beranggapan sebenarnya kalau nak makan makanan sihat ni orang-orang kaya je yang boleh amalkan makanan sihat sebab makanan sihat banyak yang mahal dekat luar sana. Ia adalah satu realiti, satu fakta. Makanan sihat mahal. Tapi saya nak mengubah mentaliti ramai penonton adalah lebih mahal kalau kita sakit. Jadi lebih baik kita invest untuk kekal sihat daripada invest untuk keluar daripada penyakit. Mak ayah kita daripada awal kalau bekalkan nasi lemak. Dan nasi lemak tu letak pula ayam goreng, letak pula paru goreng, letak pula telur goreng 3. So nasi lemak sepatutnya merupakan nasi ataupun breakfast yang paling sihat di dunia, telah dimaktubkan dalam kajian daripada Times Magazine. Tapi orang Malaysia kita menyebabkan nasi lemak tu tak sihat sebab kita makan 4 bungkus, 5 bungkus. Sebenarnya apa ilham dan inspirasi di sebalik crispy rainbow? Kalau kita nampakkan macam-macam benda ada kat dalam plate. Okey, jujur lah saya cakap saya memang tak suka sayur. Bagi saya salad, saya tolak tepi. Bagi saya mi goreng mamak, 3 pinggan saya boleh habis. Bila apa saya ajarkan paradigma? Ajarkan paradigma tu sebab saya pernah pergi satu photoshoot tu di cover majalah. So baju dah setkan sebab kita tak jumpa dalam 2 bulan kot dengan editor majalah tu. Dia kata, Fazli, ya kak, baju dah siap tu untuk awak. Tapi akak tak rasa awak boleh pakai. Kenapa kak? Fazli, baju tu kita dah ambil tapi saiz M dengan M, S dengan M. Kenapa kak? Fazli ada baju sendiri. Ada dalam kereta, kita tak jadikan Fazli cover tau kali ni. Tapi mungkin kita letak dekat cover belakang ataupun dekat bahagian tengah. Ini I'm not the cover. Kenapa kak? Tak apalah, nanti akak cakap dengan manager awak. Ambil gambar. Saya balik, manager saya call Fazli. Sorry lah. Kenapa awak gemuk macam ni? Awak sekarang saiz apa? Baru saya sedar, baju saya pergi XL, seluar saya pergi 39. I'm in trouble. I have to lose weight. So sebulan saya hilang 30 kilo. Ini salah satu resepinya. Cakap pasal penghasilan makanan kan, macam Datuk sendiri memang bekerja dan seorang pengusaha dalam industri F&B juga. Datuk macam mana? Macam Datuk kekalkan menu yang sihat kepada pelanggan-pelanggan Datuk? Pada saya, sihat tu nombor 2. Sedap dulu. Kalau kita cakap dekat pelanggan, ini adalah pizza sihat, dia takkan makan. Tapi kalau ini saya cakap, ini adalah pizza yang sedap tapi sihat dan orang akan makan. Okay, tapi katalah kan, macam hari ni saya datang, saya nak makan pastry je. Tak ada masalah. Macam mana saya nak imbangkan dengan diet sihat saya? Sejujurnya jangan diet. Tetapi anda perlu bijak memilih aktiviti sebelum dan selepas kita makan. Kalau sebelum Datuk saya galakkan anda untuk shopping kat mana-mana, jalan 1 kilometer ke dalam shopping mall. Sebab saya suruh anda jogging selama 10 minit, ramai orang Malaysia tak nak jogging. Nak exercise susah, tapi tolong pergi window shopping. Anda tak terasa anda akan jalan 10,000 langkah. Kita nak makan, selepas ini nak cerita lagi tentang diet makanan sihat dan segalanya tentang itu selepas ini di Santai Urban. So jangan ke mana-mana, okey? Anak-anak mana yang suka jumpa doktor gigi? Kita mengajar. Kali ini
nak jamah makanan Melayu kita pula lah. Kalau tadi anda telah menyaksikan macam mana kita demonstrasi memasak daging salai masak lemak cili api, inilah dia hasilnya. Oh lala. Adakah makanan yang seperti ini, masakan Melayu kita macam rendang dan sebagainya, sihat ke tak sihat, Datuk? Sebenarnya bergantung pada berapa banyak kita makan. Kalau kita fikir balik, makanan turun-temurun, rendang, lemak cili api, segala masakan Melayu lama yang nenek-nenek atuk kita buat, dulu moyang kita buat, sihat untuk pada ketika itu kerana mereka aktif di kebun, aktif di ladang, aktif di laut contohnya. Sekarang ni dia jadi tidak sihat bukan kerana makanan tu tak sihat, tetapi gaya kehidupan manusia sekarang yang kurang sihat. Dia sebenarnya cukup kalau kita aktif bergerak. Bermakna kalau kita makan lemak cili api sekalipun 3-4 pinggan, tapi kita jenis pergi jogging, kita jenis jaga kesihatan, tak jadi masalah. Kita kena portionkan. So contohnya kita kurangkan pengambilan lemak. Contohnya lemak cili api ni, instead of guna coconut milk ataupun santan, kita boleh pakai susu, pakai soya bean, pakai almond milk. Sedikit mahal, tapi macam mana saya cakap, lebih baik kita invest untuk makanan sihat daripada masuk hospital investment yang tak kira berapa banyak sampai kita baik. Okey, tanpa berlengah lagi, marilah kita jamah makanan kita tadi tu. Susah payah kita memasak bersama. Tadi Datuk action pada saya yang Datuk memang sangat mengutamakan menghentikan makanan sihat. Tapi itu untuk Datuk. Kalau anak Datuk yang 4 orang lagi tu, macam mana Datuk menekankan disiplin dan mengajar mereka untuk makan makanan sihat? Macam anak-anak saya, macam anak orang lain juga. Mereka tak suka sayur. Saya dengan isteri saya, Azrin. Kalau Azrin buat, dia suka makanan western juga tempatan. Kalau western tu kita buat bolognese spaghetti bolognese. Sayur-sayuran tu kita potong kecil-kecil, kita dice, kita blend dengan kuah, kita bagi anak-anak. Jadi anak-anak tak nampak sayur, tapi dalam badan dia masih dapat nutrien sayur-sayur tersebut. Sekarang ni dah masuk 11 tahun, 10 tahun, kita dah boleh nampakkan sayur tu rupa sayur. Jadi daripada kita yakinkan dia tak ada sayur, lepas tu sebenarnya ada sayur, makan sayur sikit-sikit, sekarang mereka tahu bahawa sayur tu penting. Yang mereka bersama dengan kawan-kawan, pengaruh itu tetap ada kan? Macam apa yang saya buat untuk anak-anak saya kawal perbelanjaan mereka. Kalau saya bagi duit belanja tu cukup untuk beli air dan satu jenis makanan. Tapi masa yang sama, saya bekalkan makanan dari rumah berserta air kosong. Dan saya wajibkan mereka untuk habiskan botol air kosong tersebut. Kalau balik botol tak habis, kena rotan. Jadi kalau dia makan dekat sekolah sekalipun, benda tu masih balance. Dan macam saya kalau cuti sekolah dan sebagainya, saya kalau cuti contohnya 2 minggu atau 3 minggu, hanya hari pertama dan hari kedua mereka pergi apa mereka nak. Saya bawa mereka ke kedai sebenarnya, nak beli coklat ke chips, nak beli air gas. Hari ketiga mereka kena back to eating good homemade healthy food. Tapi kan dari segi aspek didikan, Datuk percaya tak bila orang memomok-momokkan anak, menakut-nakutkan anak, kalau makan ni kena jumpa doktor gigi, kalau makan ni kena jumpa doktor ni sebab sakit. Kalau mereka masih belum bijak berfikir, boleh takutkan. Anak-anak mana yang suka jumpa doktor gigi? Kita mengajar dalam kiasan, dalam proses menakutkan, tapi tak boleh berkekalan. Okey, Hana rasa ni dah pertama kali Hana melihat seorang bapa kan, dia kata orang menerangkan secara detail. Biasanya kalau bapa, kalau dia jaga, vitagen pun dia bagi. Komen Datuk macam mana? Sebab saya memang anak-anak saya mewahkan dengan makanan dia panggil fast food, tapi saya balancekan dengan makanan sihat. Isteri saya, anak-anak saya semua diberi susu badan. Jadi saya yang bantu isteri saya untuk latchkan mulut baby kepada puting ibu. Jadi saya ajar dan saya pergi kelas dan saya bantu walaupun saya lelaki. Jadi benda tu saya sangat-sangat kekalkan. Memanglah kadang-kadang dengan ayah ni seronok sikit. Mak tak bagi gula, ayah bagi 10 aiskrim. Ayah good kau, mak bad kau. Tapi I'm guilty as charged. Dalam pada isteri saya kata, abang anak-anak jangan makan aiskrim, dah makan 3 batang tadi. Okey, jom keluar. Lagi 2 batang saya bagi. Tapi agak-agak senyap betul, tapi lepas tu saya bawa mereka jalan-jalan, main badminton. Besok tu no more sugar. So saya bagi dan saya tarik juga. Saya makan dessert sebagai pembuka makanan, pembuka mulut. Dalam proses membesar, mereka perlu gula. Tapi gula yang bagaimana? Tapi kita bagi gula dalam bentuk buah-buahan yang kita proses. Terima kasih Akmal, ni dari butterscotch latte Hana dan juga lemon green tea untuk Datuk Chef Datuk Fazli. Mesti
nak ada benda manis untuk mereka jamah dan rasa. Macam mana nak seimbangkan kalau kita ni sendiri dah hantu manisan? Sebenarnya nama suka-suka ni pun bermula daripada suka gula ya, the like for sugar. Kita start dengan macrons dan sebagainya. Tak jadi masalah sebab kalau kita ikut kajian sebenarnya salah satu cara mesti Akmal untuk kurangkan berat badan adalah dengan makan manisan di waktu pagi. Kalau anda pernah tengok program The Oprah Show, Oprah Winfrey, dia ada satu doktor datang situ, dia kata to lose weight is to have desserts in the morning. Sebab tu, kalau kita tengok zaman atuk nenek kita kan, saya suka mengimbau kenangan ni, kita ada kodok pisang, kita ada lepak pisang, kita ada bubur dan sebagainya, semua makan di waktu pagi. Sebab sugar ni memberi kita tenaga. Tapi masalah orang kita, sekali lagi masalah orang kita, sepatutnya manisan tu kita makan ketika selepas kita berpeluh. Manisan tu kita makan selepas kita sibuk bekerja. Makan pula roti canai kaya pisang. Manisan adalah satu terapi. Kita makan untuk bahagia, untuk seronok, untuk enjoy hidup. Tapi manisan boleh membunuh dan menyebabkan kita potong kaki kalau kita ada masalah gula yang tinggi. Cara untuk enjoy manisan, again, makan berpada-pada. Macam saya ada satu habit lah. Saya makan dessert sebagai pembuka makanan, pembuka mulut. Jadi bila saya makan dessert dulu, contohnya macam Ifloton ni, saya makan, instead of habis, saya makan 1/4. Lepas tu saya makan makanan biasa. Lepas tu last saya minum dengan teh. Jadi saya tak rasa macam nak makan manisan tu banyak. Jadi kena tahu portion, kena tahu waktu makan dan kena tahu manisan apa. Jadi makanan tak salah, yang salah diri sendiri yang salah. Okey, sekarang kita nampakkan ramai juga yang kerap kali menggantikan makanan manisan mereka tu dengan something else. Contohnya macam tepung tu, mereka gunakan tepung yang memang bukan tepung tapi dia naik juga kek tu. Ya, betul. Boleh bagi contoh tak apa antara bahan yang boleh gantikan untuk makanan biasa macam gula, tepung dan sebagainya, telur? Betul. Sebenarnya kalau kita nak gantikan makanan lebih sihat, kita elakkan penggunaan gula yang banyak. Sekarang ni kita ada stevia dalam bentuk gula atau granule, dan kalau kita nak pakai tepung gandum biasa, kita boleh ganti dengan almond meal ataupun tepung almond. Kita boleh ganti juga tepung jagung yang mana dia punya granule tu lebih besar. Contohnya kita buat lempeng, lempeng kita pakai tepung. Kita boleh ganti dengan pisang yang dilenyek saja tanpa ada tepung. Sebenarnya nak cari inisiatif alternatif makanan lain ni sebenarnya tak susah. Kadang-kadang kita perlukan Google saja, tapi kita kena rajin sikit lah. Rajin banyak. Kena rajin banyak Sebab rajin banyak. Yalah, kalau kita pergi kedai, kita beli lempeng ready mix bancuh air dah siap. Lempeng tu mungkin kalori dia sampai 480 kalori. Betul. Tapi kalau kita nak buat tu ambil masa 5 minit. Tapi kalau kita buat lempeng pisang tak pakai tepung, pisang kita pakai cocoa powder contohnya, tak ada tepung, tak ada gula, pisang tu dah cukup manis. Ambil masa mungkin 15 minit compare dengan 2 minit. Tapi 15 minit yang kita spend untuk lebih sihat adalah jauh lebih berharga daripada 15 hari yang kita sakit. Okey, jomlah sama kita merasa kita punya Ifloton ni. Kalau bayi pula sebenarnya, bilakah waktu yang sesuai untuk memperkenalkan kepada anak kita mengambil pengambilan gula contoh? Itu kena hati-hati. Macam saya, anak-anak saya ramai kan, 4 orang. Kita tidak boleh memberikan sugar free produk kepada anak-anak. Mereka akan berhadapan dengan risiko ceret-beret, mereka akan berhadapan dengan risiko perut tidak selesa dan tidak ada nutrien dalam badan untuk membakar lemak mereka yang sedang aktif. Dalam proses membesar, mereka perlu gula. Tapi gula yang bagaimana? Tapi kita bagi gula dalam bentuk buah-buahan yang kita proses. Contohnya, gula yang mereka pakai itu kita gantikan dengan madu sesekali, kita gantikan dengan air kurma sesekali. Tapi apabila dalam proses membesar, mereka punya tulang dah cukup membesar, mereka punya otak dah cukup, mereka dah ada kemampuan untuk fikir mana yang bagus tak bagus, jangan cut sugar sampai kosong untuk anak-anak. Tetapi kita minta mereka kurangkan gula supaya mereka cukup gula dalam badan dan tidak terlebih masalah, terlebih kalori, terlebih karbo dalam badan mereka. Okey, terakhir, waktu terbaik untuk berikan anak-anak
kita gula ni? Waktu siang ke? Ingat gula ini seperti petrol untuk kereta. Saya sering galakkan anak-anak supaya diberi air putih. Kalau mereka tak nak air putih, boleh letak madu dan boleh letak juga buah-buahan yang dipotong, dimasukkan dalam air, disejukkan. Jadi anak-anak seronok sikit. Okey Datuk, kita nak kata orang recap baliklah apa yang telah pun kita hasilkan pada hari ini. Dah penat kita pergi pasar, beli bahan-bahan segar untuk kita menghasilkan makanan yang enak dan berkhasiat. Untuk hari ini kita ada crispy rainbow salad, daging masak lemak cili api, salai. Dan kita juga ada eat poton. Ini ada inspirasi yang khas daripada negara Perancis. Kisha, tapi terakhirlah mungkin ada pesanan kepada semua penonton Santai Urban yang menyaksikan kita sekarang ini. Apakah dia? Buat semua penonton, ingat saya ingin berpesan kepada diri saya sendirilah dan juga ahli keluarga atau sesiapa yang follow saya dalam social media saya. Kita boleh enjoy makanan, tapi dia punya undang-undang pemakanan adalah makan dengan bijak, portion yang tepat. Yang penting lebihkan kata orang usaha untuk menghasilkan dan juga makan makanan sihat. Terima kasih banyak-banyak Datuk di atas masa yang diberikan oleh Datuk kepada kami di Santai Urban. Jomlah kita habiskan makanan kita ini. Jom, bismillah. Okeylah, ternyata pengalaman yang sangat menonokkan untuk Hana, kerana Hana bukan sahaja dapat merasa makanan yang enak dan berkhasiat, tetapi Hana juga dapat berpeluang menghasilkan makanan tersebut bersama dengan Chef Datuk Fazli dan berkongsi tips-tips makanan sihat bersama dengan beliau. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang bersama dengan Hana untuk kita rasai sendiri pengalaman ini dalam episod Santai Urban yang akan datang. Untuk itu kita jumpa lagi. Saya Hana Ismail. Assalamualaikum. Bye-bye.